Alhamdulillah. Ustaz, kita akan bermula lagi 2 minit, seminit itu insyaAllah Ustaz. Boleh insya-Allah. Siapa ni? Lupa nama kamu. Nama saya Muhammad Azinuddin Ustaz. Boleh panggil Azinuddin. Din Ustaz. Din Panggil Din. Din orang Kelantan ke? Saya orang Kedah tapi muka macam KL sikit Ustaz. Orang Kedah belah mana? Saya belah Kulim. Kulim. Ustaz asal daripada Tumpat Kelantan Ustaz? Tumpak Kelantan, isteri orang Bukit Besar, Yan. Oh, Yan. Kamu di mana Kan ni? Ustaz Kamu di Usim ke, di kampung ke macam mana? saya ada dekat rumah, kat Kedah. Kira sempat lah Alhamdulillah. Sempat kamu delegasi yang boleh balik lah ni? Kira balik kira time lepas umum PKP tu saya tu balik malam tu. Oh, dulu tu? Dulu. Oh, okey. Jelas ke suara saya, Dek? Setakat ni jelas Ustaz. Kalau bagi saya jelas lah. Kalau macam viewers kalau nak komen, boleh komen. Kalau daripada segi video ke suara ke. Okey. Jadi Ustaz, hari tu saya dah tengok live Ustaz dengan Akak Fin Jamal Ustaz. Kak Fin Jamal, Masya Allah. Ya. Yeah. Kamu ada menonton lah. Ada menonton. Visual saya clear tak, adik? Saya guna wifi ni sebab kalau tak clear, saya nak matikan wifi. Sebab mungkin line lagi clear. Okey, kamu tengok okey. Okey, saya cuba. Okey. Saya tak guna wifi ni sebab line Celcom mungkin clear lagi. Boleh. Kat rumah Ustaz. Kat rumah. Okey, clear tak? Nampak tak? Setakat ni okey Ustaz, jelas. Okey, tak apa. Kamu update dari semasa ke semasa. Nampak ke tak nampak, saya kena main dengan wifi lah. Wifi boleh, tak berapa okey. Okey, baik, insya-Allah dah ready, bagi tahulah. Boleh Ustaz. Insya-Allah kita akan bermula Ustaz. Baik, insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada panel kita, Ustaz Syar'i, dan kepada semua viewers yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Baik, topik yang kita akan membicarakan adalah mengenai TOTD. TOTD tu apa dia? TOTD tu adalah tadabbur of the day Ustaz. Sebelum ni kami ada buat live tadabbur bersama dengan pensyarah kanan PQS, Dr. Khairul Anwar, mengenai surah Al-Fatihah Ustaz. Kira hari ini kita akan membicarakan mengenai surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 37. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik. Jadi sebelum kita memulakan sesi perkongsian bersama Ustaz Syar'i pada malam ini, saya ingin menceritakan sedikit serba ringkaslah mengenai biodata Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, ringkas je, tak payah baca semua. Baik, nama diberi Ustaz Syar'i. Panel kita pada malam ini merupakan pelajar di UIA Gombak yang mengambil bidang dalam bahasa dan sastra Arab dan seterusnya melanjutkan pelajaran di UKM dalam bidang tafsir, dan Ustaz merupakan pengarah Tadabbur Center. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit Ustaz pasal Tadabbur Center. Mungkin ada viewers kita tak berapa nak clear lah mengenai kehadiran Tadabbur Center ni. Mungkin boleh tahu Tadabbur Center ni objektif dan sebagainya Ustaz. Boleh Ustaz? Terima kasih banyak-banyak kepada nama apa dah kamu tadi, ya Allah. Din Ustaz. Din. Terima kasih banyak pada Din. Terima kasih banyak-banyak pada pendakwah muda Malaysia. Usim Ya, Usim Ustaz. Tadabbur Center diwujudkan pada lebih kurang 2 tahun lepas oleh saya, oleh Ustaz Syahmi dan Dr. Azrul, ketiga-tiga kami daripada UIA, untuk tujuan membantu masyarakat memahami Al-Quran dengan lebih berkesan, tanpa melalui proses yang rumit. Jadi kami mengambil inisiatif untuk mewujudkan sebuah organisasi
yang mana penyampai-penyampai dia, asatizah dia adalah mereka yang dalam bidang Quran dan bahasa Arab, mereka yang boleh untuk membilik kitab-kitab tafsir, tetapi dalam penyampaian pada masyarakat kita latih mereka, termasuk saya sendirilah, ya, untuk penyampaian tu mudah dan berkesan. Kita tak nak penyampaian yang menyebabkan orang jadi tidak berminat dengan pengajian ilmu tafsir, sedangkan itu ilmu yang sangat mulia yang membantu kita memahami sebaik-baik buku atas muka bumi, iaitulah Al-Quranul Karim. Jadi itulah tujuan kami wujud, Din. Doakan kami, Din. InsyaAllah Ustaz, saya akan sentiasa doakan yang terbaik Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Jadi insyaAllah itu ada sedikit mengenai penerangan berkaitan dengan Tadabbur Center. Ustaz, boleh tak saya request untuk kita paparkan selepas habis live ni, kita paparkan nombor akaun bank untuk sumbangan untuk Tadabbur Center Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada yang nak menyumbang, insya-Allah. Nanti saya akan sharekan nombor akaun di dalam ruang lega komen selepas habis tamat live ni insya-Allah. Jadi kita akan terus kepada sesi perkongsian kita insya-Allah. Jadi saya akan memulakan dengan sedikit pantun Ustaz insya-Allah Ustaz. Pantun, masya-Allah. Pantun Ustaz. Tak semestinya saya belilah nah. Kamu jual lah dulu. Tak apa Ustaz. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir Ustaz Syar'i memeriahkan suasana kami. Syari bukan syar'i. Syari. Tak apa. Kamu ulang balik pantun tu, kesian kat kamu. Bagi cantik, bagi flow dia cantik, ulang balik. Ulang balik Ustaz, boleh. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir Ustaz Syari memeriahkan suasana, kami menyambut penuh gembira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Kamu buat sendiri ke pantun tu? Saya ambil kat internet Ustaz. Ya, kantoi di situ. Tapi ada edit sikit, Ustaz. Ya, bagus. Waktu kita nak tu kamu edit tu bagus dah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita pergi kepada soalan. Sebelum kita pergi, kita akan mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah seperti mana sedia maklum, kita akan mendengar sedikit kupasan daripada Ustaz Syari mengenai Tadabbur surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 37. Jadi soalannya Ustaz, seperti yang kita sedia maklum, dalam ayat ke-30 yang mana memfokuskan khalifah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan khalifah dan apakah keadaan khalifah itu sendiri di muka bumi Ustaz? Jadi tafadhol Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak pada Din, terima kasih pada seluruh para penonton TV Al-Hijrah pula dah. Minta maaf. Terima kasih pada semua penonton IG saya, IG SPRM pula dah SPMM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ambil pendekatan perbincangan lah noh. Setuju Ustaz. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Ustaz, minta maaf mencelah Ustaz. Boleh dengar tak? Kalau saya line agak kurang slow Ustaz daripada Ustaz. Dia macam tersekat-sekat Ustaz. Okey, boleh clear tak? Bismillah. Okey, insya-Allah. Boleh dengar? Bismillah. Boleh? Okey, malam ni saya memilih untuk tidak mengambil pendekatan berat ataupun ilmiah sebab kita semua letih malam ni baru lepas tarawih dan masa kita pun tidaklah banyak mana. Tetapi saya akan cuba santaikan mesej saya insya-Allah. Soalannya adalah apakah yang dimaksudkan sebagai khalifah?
khalifah ini artinya pengganti din, pengganti. Fakhalafa min ba'dihi qauman akharin, menggantikan satu generasi oleh generasi yang baru. So bila din ada anak nanti, dia mewariskan sesuatu kepada anak. Anak tu nanti mewariskan pada anak. Anak mewariskan pada anak, maka apa yang diwariskan itu, itulah yang dinamakan khalifah. Satu orang yang mewariskan kepada satu orang, ya, maka pewarisan itu mewariskan sesuatu, ya, agar orang selepas tidak meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh orang sebelum, maka itulah definisi khalifah. Tetapi itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah ataupun macam mana Quran menggunakan perkataan khalifah, ia adalah membangunkan generasi manusia dengan agama dia. Ya, membangunkan generasi ke generasi macam Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya, malam ni kita lalu juzuk ke-6, kalau Din perasan, kita lalu juzuk ke-6. Kita baca surah Al-Ma'idah dan kita akan temui kisah dua orang anak Adam. Kita tak jumpa kisah dua orang anak Adam ni melainkan dalam juzuk 6 dalam surah Al-Ma'idah. Lebih popularnya dikenali Qabil dan Habil. So Qabil dan Habil ni tidak lain tidak bukan anak-anak Nabi Adam. Jadi apakah yang Nabi Adam telah tinggalkan kepada mereka? Mereka adalah image kepada apa yang telah ayah mereka, ibu mereka, Adam dan Hawa telah tinggalkan. Jadi khalifah adalah membina generasi, mewariskan kepada mereka agama. Mewariskan kepada mereka agama dan memelihara muka bumi Allah Ta'ala ni dengan syariat Allah. Kita jaga muka bumi Allah dan penduduk-penduduk iaitu namanya manusia atas muka bumi ini, kita pastikan hidup harmoni, aman, damai, stabil dan takkan boleh stabil melainkan dengan follow syariat Allah. Ya, follow apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi tugas saya, contohnya saya khalifah, tugas saya adalah memastikan anak-anak saya ni ataupun generasi yang saya akan tinggalkan adalah generasi yang faham untuk hidup dengan aman, harmoni, ya, hubungan baik, silaturahim baik. Tidak ada cara lain melainkan dengan ikut agama. Jangan bawa hawa nafsu. Bila seseorang ikut hawa nafsu, dekat situlah bermulanya pertumpahan darah. Yang ni yang malaikat risau. Bila manusia mula tidak mengikut syariat Allah, mula makan buah dari pohon yang dilarang, Din. Kita akan jumpa dalam kisah Nabi Allah Adam, Nabi Adam dilatih satu perkara. Kita nak faham khalifah ni tak susah, Din. Kita tengok apa berlaku pada Nabi Adam. Apa tujuan Nabi Adam duduk di syurga? Rupa-rupanya, ya, untuk baginda, ya, dilatih agar jangan melanggar perintah Allah. Sebab tu dia, ya, diberikan larangan, ya, agar jangan mendekati satu pohon berkenaan. Itulah maksud khalifah. Di mana tugas kamu, ya, wa'allama Adamal asma'. Aku akan beri kepada kamu ilmu-ilmu yang mana tujuan ilmu ni adalah untuk, ya, membantu kamu memerintah, mentadbir dengan kuasa aku akan bagi. Ilmu itu aku bagi pada kamu. Tetapi kalau dengan ilmu ini kamu langgar perintah aku, kamu makan buah yang aku larang, pendek kata mengikuti hawa nafsu, maka kamu telah memilih, ya, hawa nafsu, kamu tinggalkan syariat aku. Hak ni yang pertumpahan darah ni. Hak ni yang manusia jadi macam Qabil, sanggup bunuh adik sendiri. Jadi itu dia punya jawapanlah pada persoalan pertama, Din. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas Clear perkongsian ke, Din? mengenai clear, alhamdulillah Ustaz. Okay, cantik, Kalau viewers kalau apa-apa persoalan boleh lontarkan ke luar rega komen di bawah ni, ya. Nanti insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan tersebut. Jadi Ustaz, insya-Allah kita akan, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya Ustaz, jadi saya menarik mengenai kupasan Ustaz mengenai khalifah tersebut, di mana itu adalah menjadi visi kita hidup di dunia ini, yang di mana visi kita adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi visi ni penting lah Ustaz, kan, untuk setiap daripada kita dan juga organisasi. So visi ni menunjukkan satu benda yang amat sangat penting. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya daripada 7 ayat ini, ayat 30 sampai
37 terdapat 3 bahagian Ustaz, yang di mana bahagian pertama ia menceritakan mengenai kaum Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Bahagian yang kedua di mana tipu daya syaitan untuk menghasut anak Adam ini, dan bahagian ketiga yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi persoalannya Ustaz, bolehkah Ustaz menceritakan lagi terperinci berkenaan dengan 7 ayat yang kita bakal mentadabbur pada malam ini Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Din dan semua sidang penonton, perkataan khalifah dalam ayat kita bincang ni adalah merujuk kepada Nabi Adam. Dan kita akan dipaparkan dengan kisah Nabi Adam dipersiapkan sebagai khalifah. Apakah persiapan berkenaan? Allah Ta'ala akan latih dia pertama dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu yang aku ajar, maknanya tanpa ilmu wahyu, kamu tak akan boleh pimpin manusia dengan kesejahteraan, dengan keharmonian. Kamu akan menjadi orang yang menggunakan kuasa untuk menumpahkan darah. Sebab tu dalam suratul Baqarah ni penuh dengan babak-babak orang jahat yang nak menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa. Ya, seperti kisah Baqarah sendiri, macam mana satu orang lelaki Bani Israel dibunuh dengan kejam sehingga dibawa ke muka pengadilan. Mereka minta Nabi Musa agar membantu mencari siapa pembunuh yang sebenar. Jadi yang menumpahkan darah, malaikat risau ni, yang malaikat risau ada pertumpahan darah ini, ya, adalah mereka yang tidak mahu menjadi khalifah. Mereka yang tidak mahu mengikuti syariat dan nak ikut hawa nafsu, makan buah dari pokok terlarang. Nak ikut hawa nafsu. Jadi Nabi Adam dipersiapkan, ya, dengan latihan, ya, ilmu, wahyu dari Allah. Wa'allama Adam al-asma, aku bagi kamu ilmu. Yang kedua, ilmu saja tidak berguna kalau kamu tidak, ya, jadi orang yang memahami. Jangan langgar batasan aku letak. Jangan langgar batasan aku letak. Iaitulah apa yang telah disebut dalam kisah ini mengenai pohon yang dilarang. Dalam Quran juga, Din, ada cerita yang juga menggunakan perkataan khalifah, kerana dalam Quran hanya 2 orang sahaja yang telah Allah Ta'ala sebut khalifah. Jadi dia sangat membantu kita untuk lebih faham apakah maksud khalifah. Iaitulah kisah Nabi Daud alaihi salam. Dan surah yang memaparkan kisah Nabi Daud ini adalah surah Sad, surah 38. Kalau rakan-rakan melihat ada persamaan antara Nabi Daud dengan Nabi Adam, ya, bukan sekadar persamaan dari sudut Allah Ta'ala sebut khalifah, tetapi persamaan dari sudut persiapan dan latihan yang Allah Ta'ala beri kepada kedua-dua pemimpin besar dunia ini. Kepada Nabi Daud alaihi salam, Allah Ta'ala didik baginda dengan jadilah orang yang bila berhukum dan berfatwa, jangan guna hawa nafsu. Jangan kamu jatuhkan hukuman dalam keadaan kamu tidak menjadi orang yang adil kepada kedua-dua belah pihak yang berkonflik. Saudara-saudari boleh baca surah Sad, cerita membabitkan Nabi Daud, ya, sedang beribadat, tiba-tiba terkejut dalam mihrabnya, ya, wujud 2 orang lelaki yang sedang berkonflik, ya. Satu orang pemilik seekor kambing betina mengadu kepada Nabi Daud, minta maaflah tuan guru, tuanku, saya ganggu tuanku punya bilik ibadat ni. Saya nak kata kawan saya sebelah saya ni, dia memiliki 99 ekor kambing betina. Dia desak saya untuk bagi saya yang milik 1 ekor ni, untuk bagi pada dia supaya genap kat dia 100. Jadi macam mana ni tuanku? Macam mana ni tuan guru? Nabi Daud dalam ketakutan. Kerana lelaki ni macam mana boleh tiba-tiba muncul dalam mihrab aku? Macam mana diorang ni siapa sebenarnya? Dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak sempat mendengar penjelasan dari yang tertuduh, baginda mengeluarkan, ya, judgement ataupun fatwa ataupun kesimpulan yang pemilik 99 ekor ini, ya, kelihatannya zalim, ya, laqad zalamaka bisuali na'jatika ila ni'aji. Maknanya kamu ni zalim.
Ya, tetapi manusia ni memanglah macam tu, dulu berkawan tapi akhirnya sanggup tindas menindas antara satu sama lain. Tiba-tiba bila Nabi Daud berkata begitu, dua lelaki berkenaan, para ulama mengatakan hilang tiba-tiba. Maka fahamlah Nabi Daud, rupa-rupanya dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua malaikat. Sebenarnya malaikat dalam rupa paras manusia. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Lalu jatuhlah tersungkur Nabi Daud, ya, jatuhlah tersungkur Nabi Daud, ya, memohon ampun, sujud dan bertaubat. Sama tak dengan Nabi Adam? Di mana ending kisah Nabi Daud dan ending kisah Nabi Adam adalah kedua-duanya bertaubat. Nak katanya sebagai seorang khalifah, kamu tidak akan sempurna menjalankan tugas khalifah. Tetapi Allah akan muliakan kamu bila kamu ada sikap istighfar. Kembali pada aku. Kamu menginsafi dosa yang telah kamu lakukan. Itu sebenarnya kemuliaan. Ya, jadi ini titik persamaan antara kisah Nabi Daud dengan kisah Nabi Adam, iaitu kesediaan kedua-duanya, ya, mengakui kesilapan dan bukan kekal sombong dengan kesalahan yang mereka buat. Yang ni yang menyebabkan manusia tumpah darah, iaitu dia tidak langsung rasa bersalah dengan apa yang dia buat. Dia dengan Tuhan putus hubungan. Ya. Jadi saya harap rakan-rakan boleh nampak Nabi Daud dibina oleh Allah khalifah sebab kamu akan bagi fatwa pada manusia. Kamu akan bagi hukuman kepada manusia. Kamu bukan sekadar raja, kamu hakim. Mana boleh kamu jatuhkan hukuman dengan tidak memberi telinga kepada pihak yang dituduh, iaitu pemilik 99 ekor kambing. This is not our syariat. Syariat Islam, ilmu Allah Ta'ala kepada pemimpin dan khalifah adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi, dalam hal menegakkan keadilan, jangan jadi orang zalim. Itu sudah makan buah yang dilarang. Itu sudah ikut hawa nafsu. Jadi ini antara yang menariklah, Din, untuk kita lebih faham tentang khalifah. Gitulah lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima Boleh kasih, clear Ustaz. ke, Din? Alhamdulillah Ustaz, clear. Kalau viewers yang ada nak bertanyakan soalan, dipersilakan untuk tulis di bawah, ruang komen di bawah, insyaAllah. Jadi Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, teruskan. Boleh teruskan, insyaAllah. Jadi Ustaz, mengenai dengan khalifah tu, saya teringat satu perkataan yang dikongsikan oleh saya punya senior saya. Dia kata dia berkaitkan dengan tanggungjawab, Ustaz. Tanggungjawab ni dia huraikan dia punya pandangan lah, berasal daripada perkataan tanggung di dunia dan jawab di akhirat. Jadilah perkataan tanggungjawab. Jadi nak menunjukkan amanah sebagai khalifah ini terlalulah berat. Jadi pentingnya kita untuk mendalami ilmu untuk menyampaikan kepada masyarakat sekalian, insyaAllah. Jadi soalan yang kedua, Ustaz, boleh Ustaz, insyaAllah? Soalan yang ketiga, insyaAllah. Jadi soalan yang ketiga, kenapa Allah datangkan malaikat dan iblis dalam kisah Nabi Adam? Adakah kerana kita perlu beriman dengan perkara-perkara ghaibat semata-mata, ataupun ada mesej lain yang Allah ghaibiyat, ataupun ada perkara-perkara ataupun mesej-mesej yang lain Allah ingin sampaikan kepada kita, Ustaz? Silakan Ustaz. Betul, saya setuju. Malaikat tak nampak, Allah Ta'ala tak nampak, iblis, syaitan tak nampak. Jadi kisah ni mengajar kita rukun iman lah. Ya, kita kena percaya walaupun tidak kita nampak. Itu pun permulaan surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yang mempercayai kepada perkara-perkara gaib yang diajar oleh Allah. Ya, wa 'allama Adam al-asma. Allah Taala yang beritahu, kita percayalah. Kita percaya. Tetapi saya percaya kisah dalam Nabi Adam ni lebih daripada itu, Din. Kisah Nabi Adam dalam 30 hingga 37 ini, dia adalah lebih dari sekadar pengajaran dari aspek keimanan. Antara pengajaran lain adalah kemuliaan manusia adalah kerana ilmu. Mulia manusia ini adalah kerana ilmu
yang datang daripada Allah. Seseorang itu hina apabila dia tidak mengembalikan ilmu yang dia dapat kepada Allah. Seseorang itu mulia apabila dia begitu berkeinginan untuk belajar ilmu yang boleh mendekatkan dia kepada Allah. Saya sebut begini kerana bilakah malaikat sujud kepada Nabi Adam? Berdasarkan ayat 30 hingga 37. Mana berlaku dulu, mana berlaku kemudian? Yang berlaku dulu adalah Adam diberikan ilmu. Lalu malaikat nampak depan mata mereka, Masya Allah. Benarlah Allah firmannya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Benarlah Allah bila memilih Adam dan bukan kita sebagai khalifah. And then baru Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk melakukan sujud. Jadi tengok flow tu elok-elok, kita akan dapati sujud datang selepas ilmu yang diberikan Allah kepada Adam. Tengok wahyu pertama. Wahyu pertama tidak perintah kita sujud. Wahyu pertama memerintah kita cari ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Last sekali barulah dengan ilmu kamu kena humble, kamu kena jadi makhluk yang merendah diri. Jangan jadi orang ego sombong dengan ilmu. Sebab makhluk yang ego dengan ilmu, yang merasakan dialah punyai kelebihan ilmu adalah iblis. Sebab itu dia tidak boleh sujud kepada Adam. Tetapi kita kena jadi seperti malaikat, merendah diri di hadapan perintah Allah. Lalu kita sujud. Itu pun ayat terakhir dalam suratul Alaq, dan kita pun diperintahkan untuk sujud sajadah di ayat terakhir suratul Alaq. Jadi itu contoh pengajaran kedua dia. Kisah-kisah Quran ni dia kena termenung, kena fikir panjang, cari pengajaran. Dan pengajaran yang paling besar, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi manusia itu mulia di sisi Allah dengan taubat. Dengan taubat. Kita tak boleh nak kata yang kita ni terpelihara daripada dosa. Tetapi mulianya seorang insan adalah fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Iaitulah Rabbana zalamna anfusana. Sentiasa menyesali, mengingati apa aku buat hari ni. Ada tak benda yang tak elok, yang Tuhan marah? Ada tak aku makan buah khuldi hari ni? Ada tak aku langgar syarak hari ni? Jangan jadi macam iblis yang tidak sujud lalu dia tidak salahkan diri dia. Dia salahkan Allah. Semua ni semua dah takdir yang kau dah tetapkan. Semua ni adalah percaturan kau. Kau sebenarnya sudah menetapkan aku akan terkeluar daripada syurga. Blaming the God. Sedangkan dia tidak menyalahkan diri dia. Adam sebaliknya, menyalahkan dirinya, lalu dia melafazkan istighfar. Jadi pengajaran tu banyak, Din. InsyaAllah kalau kita tadabbur, menghayati dengan lebih mendalam. Wallahu alam, Din. Wallahu alam. Terima kasih, Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, ada soalan daripada viewers kita, iaitu saudari saya tak pasti, Sana Hani, dia menyatakan bagaimana kita untuk menasihati orang yang lebih tua daripada kita agar mengurangkan atau membuang ego, Ustaz. Jadi dipersilakan, Ustaz. Bagaimana untuk kita menasihati orang yang lebih tua agar mengurangkan ataupun dia dapat buang ego dia? Betul, Ustaz. Orang tua ni pertama sekali, sebelum kita nak tegur dan nak bagi nasihat, kita kena tengok dia dengan pandangan hormat dan dia ada kelebihan dia. Jangan pandang dia sebagai ego lah pakcik ni. Jangan mula dengan prejudis. Perangai kita ni lembut ke, santun ke, syadid ke, dia bergantung kepada cara kita pandang pakcik tu. Jadilah orang yang apabila melihat orang tua, kita kata begini, satu hari nanti aku akan jadi macam pakcik ni. Adakah aku akan jadi lebih baik daripada pakcik ni? Atau aku lebih teruk daripada pakcik ni? Jadi kita kena sentiasa melihat pada setiap orang tu ada kelebihan. Jadi pakcik tu dia ada banyak pengalaman hidup. Dia ada banyak pengalaman hidup dan kadang dia jadi panas baran. Dia jadi ego. Bukan sebab dia nak jadi begitu. Ini masalah kita juga. Kita tidak beri telinga. Ambil pengajaran Nabi Daud tadi.
Kita tak bagi telinga, kita tak sembang dengan pakcik tu pasal apa. Pakcik ni asyik-asyik duk nampak muka nak marah ke anak-anak muda. Cuba kita sembang dengan dia. Kita tak tahu apa masalah dia. Mungkin masalah dia di PKP ni, dia punya bisnes goreng pisang dia lingkup habis, dia tak dia nak buka bazar Ramadan. Kita tak tahu. Kita kena sembang terlebih dahulu. Ini pendekatan kasih sayang ni bukan pendekatan baru. Ini pendekatan Nabi Ibrahim bila bercakap dengan orang tua dia dalam surah Maryam. Ya abati, ya abati, ya abati. Dan dalam uslub Nabi Ibrahim, dia ada tanya soalan. Dia ada tanya soalan 2-3 kali. Lima ta'bud. Lima ta'bud. Boleh tak ayah kita bincang? Maknanya bukan pergi judge. Pakcik kena banyak berubah pakcik. Pakcik ni mati dekat dah tu pakcik. Jangan buat macam tu pakcik. Ini judge orang. Dia lagi ego, percayalah. Dia takkan dengar apa kita habaq kat dia. Jadi kita kena sembang dengan dia, cakap elok, berhikmah lah, berhikmah. Dan pendakwah, ya, sekretariat pendakwah USIM, pendakwah mestilah tidak mengharapkan perubahan berlaku dengan segera. Jangan jadi orang yang melihat, ya, kata-katanya magic. Ia patut mengubah pakcik ni, tapi pakcik ni tak berubah. Apa nak jadi ni? Jadi kamu yang ada masalah, wahai pendakwah, bukan pakcik tu. Ubah pendekatan kamu. Dan pakcik tu kalau tak berubah, jangan kamu jadi orang yang tak tentu pasal, sebab dakwah Nabi ditentang oleh orang-orang tua. Apakah kita tak baca sirah? Gitulah kalau saya boleh bagi pandangan lah pada soalan tadi. Okay, Din ada pantun lagi ke ni? Saya setakat ni saya tak sempat cari, Ustaz. Tak apa. Jadi ni, tak apa. Ustaz, insyaAllah. Ada Jadi, soalan Ustaz, lagi tak? Ada soalan lagi. Ramai ni kawan-kawan kita. Hajar Farhana pun ada ni. Okay. Jadi saya baca soalan daripada Mawadah Zainul. Mawadah Zainul. Ustaz, dia. Ustaz, bagaimana malaikat boleh tahu bahawa akan berlaku kerosakan di muka bumi ini sedangkan tidak pernah ada makhluk yang pernah tinggal di muka bumi ini? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Gamak senyum nampak gigi, Ustaz. Okey. Soalan ni menyebabkan kuliah kena dibuat sejam paling kurang. Kerana kita kena adil kepada semua pendapat para ulama. Kita kena tengok dalil-dalil setiap camp, school of thought, ya. Mufassir A, mufassir B, mufassir D, mufassir C. Setiap mufassir ada dalil-dalil yang kuat pada menyatakan bagaimana malaikat boleh tahu adanya pertumpahan darah. Tetapi kerana kita tidak ada kemampuan untuk buat sesi sejam bagi menjawab persoalan Mawadah tadi, maka saya memberikan pendapat saya. Pendapat saya adalah saya kagum dengan Al-Imam At-Tabari. Saya kagum dengan Al-Imam At-Tabari kerana dalam salah satu pendapat beliau, salah satu pendapat yang beliau keluarkan adalah malaikat tahu kerana Allah bagi tahu. Malaikat tak tahu akan ada pertumpahan darah. Sebab malaikat kan ghayak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak tahu apa-apa akan jadi di masa akan datang. Manusia menumpahkan darah, kami tak tahu. Tapi kerana Allah Ta'ala bagi tahu, ya, Allah Ta'ala bagi tahu, maka malaikat pun tahu. Dan malaikat bila dapat tahu, dia bukan boleh duduk diam dan dia jadi seronoklah, ya, kita akan dapat lihat macam mana manusia gagal menjalankan tugasnya. Maka kitalah yang sepatutnya jadi khalifah. Tak, dia bukan macam tu. Malaikat jadi tak sedap duduk. Ya Rabbi, kau memberitahu kami khalifah ini akan ada di atas muka bumi dan ada dari kalangan yang meneruskan, ya, agenda khalifah ini, mereka yang tidak mahu menjadi khalifah lalu menentang khalifah, mahu menjadi Jalut melawan khalifah Talut, mahu menjadi orang-orang Yahudi dan munafik yang menentang Nabi yang menjadi khalifah di Madinah. Jadi dalam hal ini malaikat pun tahu. Sebab uslub Quran ni dia disebut sebagai uslubul hadaf. Ya, lebih baik hadaf daripada royak. Iaitulah kamu boleh tahu dengan kamu melihat ayat-ayat selepas. So ayat-ayat selepas bagi tahu
kami tak tahu melainkan apa yang kau beritahu, maka fahamlah kita malaikat mengatakan manusia akan menumpahkan darah kerana malaikat diberitahu. Itulah jawapan dia. Boleh baca tafsir At-Tabari kepada adik-adik yang memang dalam bidang. Kalau boleh baca bahasa Arab, biliklah. Ya, tapi kita akan pening sikit lah. Ada banyak riwayat, ada banyak pendapat dalam tafsir Tabari ni. Kena pandai tengok di mana celah mana dia berkata, inilah takwil yang paling utama saya terima. Dia kata begitu. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mohon saudari atau saudara yang bertanya itu mendapat pencerahan yang jelas insya-Allah. Jadi ada soalan daripada Yasir pun Ustaz. Dia bertanyakan, Ustaz, saya nak tanya pasal solat malam. Contoh kita habis solat tahajud 2 rakaat. Kita nak solat lagi 2 rakaat. Tapi nak niat apa? Niat tahajud lagi atau niat sahaja aku solat malam? Terima kasih Ustaz. Ustaz, sebelum Ustaz menjawab persoalan, kita punya live ni hanya berdurasi 1 jam Ustaz. Tahu. Jadi tadi saya buka dalam pukul 10. Mungkin sebelum lagi 10 minit kita akan end live dan kita akan masuk balik. Boleh Ustaz? Ya. Kita akan masuk balik. Kita akan masuk ke channel Ustaz. Oi, masuk balik orang tak ada dah. Orang nak tidur lewat Tak apalah, tak apa. Kita jadikan sesi ini permulaan lah. Kita sambung lagi akan datang insya-Allah. Tak apa. Soalan tadi, saya kalau boleh bab fiqh ni kena tanya ustaz yang lebih berilmu. Saya tidak pandai bab fiqh ni. Kalau saya nak tambah lagi 2 rakaat. Saya niat tahajud je. Ya, tetapi kalau anda mahu kelebihan tertentu seperti solat tasbih, maka kena niat tasbih dan kena tahu kaifiat tasbih. Tetapi seandainya sekadar nak mendapat kemuliaan tahajud yang dijanjikan dalam suratul Isra, maka tahajud tidak semestinya 2 rakaat. Boleh tambah lagi 2 rakaat, boleh tambah lagi, yang penting solat malam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Itu je lah saya punya respon. Ya, minta maaf banyaklah saya tak ready soalan luar topik ni. Allah. Tak maaf Ustaz. Tak apa. Jadi Ustaz, insya-Allah kena raikan adik-adik, ya. Kena raikan. Cuma saya lah tak berjawab. Tadi saya tertarik dengan sedikit komen daripada Wan Muhammad Syahir. Dia kata nanti sambung pull-up deh. Dia kata itu Ustaz. Ya, sambung sahur nanti pukul 4 pagi ya. Ustaz, saya ada pin komen berkenaan dengan nombor akaun di Tadabbur Center. Betul ke Ustaz? Ustaz boleh tolong cek nombor akaun tu Ustaz? Betul dah tu, saya rasa insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak SPMM sudi untuk mengiklankan akaun Tadabbur Center. Walaupun kami tidak minta, tetapi yang budiman nak menyumbang, kami sangatlah hargai. Semoga Allah mengganjari dengan berganda-ganda pahala. Saya semok sebentar. Sambil-sambil kalau ada soalan boleh ajukan. Saya semok sebentar. Boleh tengok, boleh tanyakan soalan lagi insya-Allah. Jadi tadi ada soalan berkenaan daripada Aris Asri Sisa. Saya minta maaf kalau sebut salah. Dia kata, salam, bagaimana menerangkan maksud puasa Ramadan kepada non-Muslim, dan mungkin saya akan mungkin lepas tu mungkin Ustaz boleh simpulkan segala poin yang kita berbincang sebentar tadi Ustaz, dan terus pada kesimpulan Ustaz insya-Allah. Bagaimana nak menerangkan maksud puasa Ramadan kepada non-Muslim? Macam mana nak terangkan maksud Ramadan? Kita kena bagi tahu kepada Anthony, kita kena bagi tahu kepada kawan-kawan kita yang tidak lagi Muslim ini. Kita nak bagi tahu dia macam mana kita rasa seronok puasa. Kita jangan cerita adapun puasa itu ada beza antara saum dengan siam, dan dari sudut lughatan wastilahan. Lam faddu min hawli, jawabnya. Kita kena share dengan hikmah. Kita kadang-kadang tak payah sembang. Kita tonjolkan. Ni kalau kita ada kawan sebilik non-Muslim, kita tidur je memanjang. Lepas tu kita nak cerita tentang kelebihan puasa, tak payah sembang. Kita kena tunjuk kita paling kuat membaca dalam bulan Ramadan. Dia akan bukan tanya soalan. Dia akan terkesan, macam mana dia ni puasa dia menyebabkan dia lebih banyak masa membaca. Jadi dakwah ni kena bijak. Ada soalan satu lagi tu, saya pun tak nak simpul ni, kita kena raikan.
Ustaz boleh Boleh tak baca Ustaz. Quran bahasa Rumi? Tak boleh, Dik. Sebab dalam bahasa Rumi kita ada ha, tapi belum tentu ada ha. Ha. Kalau adik baca suratul Masad, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kalau baca Quran, alhamdulillah, clear. Ha, hammalatal hatab. Tapi kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, kita akan tulis H A M M. Dan kalau orang tak tahu bahasa Arab baca, dia baca hammalatal hatab. Salah baca, salah makna bahaya. Sebab apa? Hammalatal hatab bukan pembawa kayu api, pelupa kayu api. Jadi tak kena dengan ayat tu. Jadi kepada adik yang bertanya, kita kena cuba sedaya upaya dengar Quran daripada YouTube. Ya, ataupun belajar daripada guru. Jangan bergantung dengan Rumi sebab Quran ada sebab turun bahasa Arab. Ya, insya-Allah. Jadi kesimpulan ke ni? Adik? Ya Ustaz. Kesimpulan Ustaz. Boleh Ustaz? Dia biasanya kesimpulan ni patut moderator bagi. Kita nak tengok sampai tidak maksud. Tapi tak apalah, gurau je. Kesimpulannya, kalau tajuk kita khalifah, maka saya menegaskan. Khalifah ini adalah mewariskan agama kepada generasi. Agar generasi yang memakmurkan bumi lebih baik. Lebih baik daripada kita. Kita melahirkan anak-anak dan anak-anak muda yang memakmurkan muka bumi Allah dengan syariat Allah. Bukan dengan hawa nafsu ataupun quote in quote melanggar pokok yang dilarang. Menghampiri pokok yang dilarang. Tetapi manusia adalah manusia, syaitan takkan putus asa memperdaya Adam dan anak-anak Adam kerana dahsyatnya serangan daripada syaitan dan iblis. Allah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Istilah segunung dosa Allah tak terima taubat tidak ada dalam syarak. Ya, setinggi mana pun dosa kamu, Allah akan mengampunkan seandainya taubat nasuha. Jadi wallahu alam, terima kasih banyak-banyak Din, terima kasih banyak-banyak pada SPMM. Mudah-mudahan ada masa lagi di masa akan datang. Barakallahu fikum. Jadi saya mengucapkan jutaan, ribuan dan apa Million. dan terima kasih kepada million kepada Ustaz Syar'i. Ustaz Syar'i. Doa Ustaz. Doa Ustaz. Atas sudi menerima jemputan daripada kami Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia. Barakallahu fikum. Jadi hanya Allah sahaja dapat membalas jasa baik Ustaz. InsyaAllah. Jadi Ustaz ada sedikit request Ustaz. Request untuk Ustaz Lik untuk bacaan doa sikit Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Boleh ke baca doa depan Instagram ni? Saya tak apa, kita ada gurau je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran yang kami baca. Jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, daripada bacaan Al-Quran yang kami baca. Jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang memahami kalam-Mu, titah perintah-Mu dan larangan-Mu kepada kami, Ya Allah. Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang murah. Berikanlah kepada kami kesihatan. Berikanlah kepada kami Ramadan yang kami dapat bertemu dengan Lailatul Qadar di malamnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi Ustaz, saya mengucapkan ribuan terima kasih Ustaz, dan kepada semua viewers di bawah kami ada sediakan nombor akaun. Nanti kalau ada apa-apa boleh screenshot terus dan boleh berikan sumbangan, insya-Allah. Jadi Ustaz, ada sedikit Ustaz, saya nak mencelah sikit Ustaz sebelum kita habis ni Ustaz. Kalau dalam poster gambar moderator dia lain sikit Ustaz kan, tapi dalam live gambar dia lain sikit Ustaz. Ustaz boleh teka apa yang dia Ustaz? Apa beza gambar di poster dengan gambar real moderator? Tali leher kuning.
Betul Ustaz, tapi yang lebih tepat adalah rambut Ustaz. Dalam poster ada rambut, dekat Ria tak ada rambut Ustaz. Oh, baik, baik, baik. Masya Jadi Allah. jadi itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh, sama-sama. Jumpa lagi, Din. InsyaAllah. InsyaAllah